Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke market. So malam ni sebelum tu review market dulu di Coin Market dan terus di chat, nanti tu akan terangkan kemudian di pertengahan video. Tapi apa yang tu nak terangkan ini, apa yang kita santai-santai je. Bahan ni hari Minggu, so kita santai-santai je dulu sebelum kita review market. So apa yang tu nak tunjukkan ini, tu nak tunjuk macam mana kita nak monitor kita punya portfolio. So mestilah nak tengok, anda nak tengok berapa dah profit, berapa untung, berapa price anda masuk. Tu anda nak tengok semua tu. So macam mana kita nak monitor? So ada dua cara, sama ada anda buat cara manual ataupun cara auto. Mesti banyak anda perlu buat dua-dua ni, cara manual dan cara auto. So kalau manual macam mana? Manual kita buat di Excel, kalau di auto kita boleh guna apa kata di tracking portfolio app, ataupun anda boleh guna cara yang tu pakai. So pertama lagi kita guna mana? Kita hanya guna di Coin Market Cap. So ini Coin Market Cap. So apa yang Zul akan guna ni, Zul akan tunjukkan macam mana kita nak monitor kita punya portfolio menggunakan Coin Market Cap ni. Sebab kita selalu hari-hari macam tu jap. Zul hari-hari review Coin Market Cap menggunakan ni, tengok kata performance untuk kata market secara untuk setiap hari. So kat sini juga kita boleh tengok macam mana kita nak monitor kita punya portfolio. So sebelum kita pergi ke market ni, anda yang first kali anda kena buat lo yang manual untuk anda punya portfolio. So yang manual tu macam mana? Jika di kata menggunakan kata Excel lah. So ini yang tu punya. So kat sini anda boleh tengok secara detail. Tu ada tengok berapa coin. So adalah color-color ni ada makna dia. Kemudian color juga ada berapa jumlah coin yang ada, berapa yang dah dipedik, berapa yang dah withdraw, belum withdraw. Kemudian berapa harga semasa, value semasa. Kemudian profit plus minus untuk dalam dolar. Kemudian percentage the plus minus dalam bentuk percentage tu. Ini kuota secara manual untuk kita. So ini anda boleh tengok lah. Contoh kalau ni, kalau tengok kan tu ada buat skip formula kat sini maknanya. Formula contoh kat sini harga Bitcoin. So ikut mereka 54.7. So 54,700. So ingat sini harga dia 21.38. So kalau tu enter, expected akan berubah. So berubah jadi 21.8 dan keuntungan tu adalah 74. So dia put dalam 2000 dan 21 nak keuntungan $74. So ini cara manual. So kat sini maknanya ini kalau yang data lebih penting kat sini yang kata hard copy Zul. So meaning kata semua data crypto Zul ada kat sini. Kat mana Zul buy duit daripada Zul masuk. Contoh kat ni Zul deposit melalui BitPay, kemudian Zul masuk melalui di Luno. So ini semua ni ada data dia dekat sini. So setiap kala ni juga adalah kata ada masuk-masuknya sini. So anda boleh buat anda punya kata keselesaan anda boleh buat macam mana. So guna Excel, semua faham je. And then kira-kiraan tu senang je, tambah tolak je, tak ada kata rumit-rumit, tak ada kacau dia punya tak ada kita punya kacau data Excel dalam tu. So ada normal plus minus saja. So itu yang pertama. So ini adalah hard copy. Selalunya Zul akan update kata ni. Zul akan update price ini untuk kata setiap minggu. Selalunya hari Isnin tu, hari Isnin tu hari Ahad. Lalu hari Ahad Zul akan monitor, kemudian hari Isnin tu kelayan, hari Ahad depan Zul akan. So setiap hari Ahad Zul akan renew Zul punya price kat sini untuk tengok berapakah secara kata hari mingguan. So untuk itu untuk cara mingguan. Tapi kalau untuk tengok harian, so harian macam mana kita tengok? Contoh hari ni kita tengok tiba-tiba market crypto naik dengan drastik. So kita tengok berapa dah portfolio kita. So macam mana tengok? So kalau nak tengok di Excel susah. Sebab apa? Kita kena manual. So salah satu kita boleh buat, kita menggunakan Coin Market Cap untuk kita punya portfolio. So selalu ingat apa juga, selalu tunjuk portfolio tu. Kalau pergi kat sini, kita zoom up sikit, dekat bawah ni kita ada watch and portfolio. So anda tekan saja portfolio ni. So tuan tekan portfolio. So ini anda akan dapat tengok dia punya portfolio. So inilah portfolio, dia akan tunjuk dia punya current value untuk total dia punya crypto. Kemudian adalah kat sini anda boleh buat beberapa crypto. So ini anda boleh tunjuk create yang baru ataupun anda boleh manage. So ini yang tu punya. So yang ni yang test yang tu dia buat. So sekarang ni tu akan tunjuk yang test dulu. So first kali kita akan create portfolio. Anda create portfolio. Dia akan buat satu ni. So ini kata second kata test. Dia akan kosong macam ni, nampak? Dia akan kosong. So apa yang perlu akan anda add saja new. So add new. So add new. So anda boleh pilih coin apa yang anda nak add kat sini. So contoh Zul nak add di Bitcoin. So Zul add Bitcoin. Kemudian tadi kita guna balik yang kita di Excel tadi, berapa kita beli. Contoh kalau kita hari ni kita beli satu Bitcoin yang berharga. Contoh kita beli harga Bitcoin dulu masa harga dalam 42k. Katakan kita beli harga tu dalam 40k. So 40k, so kita dapat satu Bitcoin kita beli harga 40k dan kita add saja transaction tu. Bila add transaction, apa yang berlaku kat sini? Anda akan tengok bawah ni your asset Bitcoin. So dia dah tunjuk berapa ni. So anda boleh tengok profit and loss kan ni. So kalau nak tengok lebih detail, anda klik saja ni. Klik saja
sini, kemudian anda akan tengok dekat sini dia dah tunjuk secara detail, dia akan tunjuk berapa. Okey, anda ada berapa kuantiti Bitcoin? 1 Bitcoin. Anda buy tu masa harga berapa? Di kawasan 42. So now total profit ataupun loss. So now dalam percentage anda untung sebanyak 30%. So dalam dolar berapa anda untung? So ini 12.8k USD. So ini 12 ni adalah untung bersih anda. Untung anda bersih. Anda masuk 42,000, sekarang price dah jadi 54,000. Plus minus ni meaning anda dah profit 12,000. So ini cara nak gunakan. So ingat ini di web. So salah satu lagi di coin market cap di ni ambilnya ada, anda boleh tengok menggunakan punya telefon. So saya dua akan on. So ini saya anda akan nampak. So ini adalah Zul punya. Zul bukan berubah dulu. Ubah ni screen. Okey. Mungkin yang sini dekat. Okey, yang ni. So kat sini anda tengok, akan anda tengok macam mana kat phone Zul. So ini adalah phone Zul. Ini adalah coin market cap punya kata pergerakan. So ini mungkin tak kata dia akan ubah background. Dia akan ubah background dulu. So yang ini okey. So anda akan nampak ini maknanya mungkin anda tak nampak je. Dia akan ubah gitu. So ini okey, pakai live scene ni, live scene, kemudian dia akan pergi di kat sini. Anda akan nampak detail lah. So kat sini maknanya apa yang dia akan tunjukkan di phone tu. So dia akan buat di phone, anda bertengoklah macam mana nak monitor. So tadi ingat dia ada buat untuk di kata test. So ingat kat sini tengok ada button bawah tu, kita ada home, dan kita boleh tengok kita punya current kata market sementara. Kemudian yang button tengah, kalau tengokkan button pie yang bawah ni, yang tengah-tengah tu, itu adalah kita punya portfolio. So, kita tekan saja portfolio, meaning kita tengok tadi, yang dia buat tadi, kita ada di yang test. Ingat ni ada test. So kalau ikutkan dia punya portfolio, kita create adalah. So yang tadi kita tengok dia punya main portfolio. So main portfolio ni, dia punya portfolio. Contoh di main portfolio ni, ini adalah kata betul punya portfolio Zul. So dah masuk punya data. So kena Zul nak tengok coin apa. So mungkin Zul nak tengok Cardano. So first kali kita boleh tengok, kalau kita tekan Zul nak tengok Zul nak tengok SRP. Zul tengok nak SRP. First kali kita tengok SRP. So klik SRP. So ini SRP. Sekarang dia akan tunjuk berapa coin. Zul ada 1002 coin untuk SRP yang sekarang bernilai 1.1k dolar untuk value sekarang. So tengok adakah dalam profit ataupun negative profit. So tengok dulu profit dan loss. So min sekarang Zul punya SRP Zul loss 17%, iaitu dalam dolar, dikutip dalam tu $234. So meaning SRP punya coin masih lagi dalam kerugian. So kini kita boleh tengok secara detail, dah bagi tahu berapa kita loss 7%, iaitu berapa 234. So ini yang kata negatif. Contoh kalau kita tengok pula yang positif. Tu tengok Cardano. So cara Cardano, ini Cardano. So kita tengok macam mana tu price. Kita akan tengok sini, kemudian kita akan tengok bawah. Kita akan scroll bawah, kita akan tengok portfolio market. Kita akan tengok static, confirm. Okay, kita akan back dulu. Okay, kita klik, kita tekan. Okay, kita tekan itu, kemudian first kali ni pergi ke Cardano, kemudian kita di price. So ini kalau ikutkan ada price ni, ada klik saja price itu. So klik price itu, akan automatic dia akan bawa macam ni sama di macam SRP. So kadang tengok Cardano harga untuk value asset untuk Cardano Zul sekarang adalah 2.3k USD dollar. And Zul ada berapa? Zul ada 1016. So bawah dia tu dia nampak, bawah dia tu dia ada 1016 coin. So berapakah profit? So dalam profit ini, so profit sekarang untuk Cardano Zul profit dalam 94% daripada modal yang Zul masuk. So berapakah 94% tu? So 90% dibagi dalam ni 1.1k USD dollar. So Zul untung bersih 1.1k USD dollar. So average Zul buy lah 1.7. So senang kan? Senang anda monitor price tu. Kat sini anda boleh monitor secara automatic. Untuk price tu anda buat melakukan kuarter dah pun auto dia punya pergerakan. So contoh lagi kalau kita buat, Zul akan tunjuk ni, kita akan pergi balik kat sini. Zul nak tunjuk kat ni macam mana kalau tunjuk sini. Kita akan contoh di test tadi. Test tadi kita dah masuk Bitcoin. Katakan kita dah beli Bitcoin di 54. So tadi, so now kita nak tambah lagi. So kita tekan button tambah ni. Contoh hari ni, so tambah ni, so kita nak tambah lagi Bitcoin. So ni kita dah ada beli yang second. So kita tekan button tambah tu, kemudian kita add transaction.
So bila add transaction tu, kita akan tambah cakap, okay, hari ni kita beli lagi satu Bitcoin yang berharga di 54,000. Katakan kita beli 54,000. So second lah anda buy. So add saja transaction. So apa yang berlaku kat sini, kita tengok dia dah pun kata auto collect. Apa tu auto dia punya pengiraan untuk anda. So now kita klik kat price ni, tengok berapakah keuntungan tu. Untuk tadi kita tengok kat sini macam mana kita tengok untuk dua pembelian ni, kita tengok harga kita ada 2 BTC dengan harga untuk di berapa, dengan value 109k dengan kuota average price. So average price kenapa 48? Ingat kita buy di 42, kemudian kita buy di 58. So average ni macam mana kalau ikutkan calculator, sebenarnya dia dah pun calculate untuk anda. Cakap ni kita buy di 42,000, kemudian kita tambah dengan 54,000 ni, 54,000. So harga dia adalah 96, kemudian kita akan bahagi 2. Sebab apa? Kita ada 2 coin. So average anda di 48,000. Sebab tu tengok dia dah auto calculation tu. Meaning untuk ini, so anda boleh tengok berapa portfolio. So anda dalam profit dalam 14%. So berapa nilai 14% tu? Nilai bersih anda untung ialah 13,600 USD dollar. So senang untuk anda tracking. So kat web boleh, and then anda boleh juga pergi kat phone anda. Anda boleh juga download dia punya app. Download app kata belum kami depan ni. So ni nampak ada app Coin Market Cap. So anda boleh Coin Market Cap tu anda boleh download, kemudian anda boleh monitor. So buat di PC atau buat di phone boleh. So ini salah satu cara Zul monitor Zul punya portfolio. So guys, itu untuk cara Zul monitor portfolio. So guys, harap membantu anda untuk macam mana kata nak monitor anda punya portfolio dengan mudah lah. So kata lebih mudah. Tapi ingat, penting juga di Coin Market Cap ni anda boleh monitor untuk secara harian tu. Kalau contoh hari ni tiba-tiba price jatuh, hari ni nak tengok macam mana portfolio. So jatuh sikit, so anda boleh monitor secara auto. Dan yang penting anda kena buat Excel jugalah. Anda buat contoh kat ni, Zul akan tunjukkan sebenarnya. Contoh Zul ada di Bitcoin. So Bitcoin dia ada banyak ni. Kemudian Zul deposit dah banyak ni. Withdraw belum lagi. So price current banyak tu, value so ni. So ini detail ni adalah penting untuk anda, sebab kita tak tahu apa yang berlaku di ni. Mungkin ada hilang crash tu, nanti kita hilang data tu. So make sure anda tulis kat mana. So maybe anda tulis di buku ke, macam tu tulis di Excel je. Kemudian Excel tu dia simpan tempat sama dah domain ni. Kata apa pun jadi, tu boleh access balik di Excel tu. Di cloud pun tu boleh access balik untuk dia punya access. Kena PC tu rosak ke apa, tak masalah. Excel tu hilang tak masalah. Sebab apa? Tu boleh access dalam cloud. So cloud tu dah simpan dalam tu. So kita boleh ambil balik data kita tu. Tu data buy kita penting. Sebab apa? Dua tak pasti anda akan ingat bila anda buy. So anda buy macam tu ada beberapa coin, ada lebih dalam 10 coin, 10 jenis coin. So tu tak ingat bila tu beli. Sebab apa? Tu pun ada buy banyak kali. So bila tu buy banyak kali tu dah total semua secara automatik. Tu kat sini anda boleh buat secara manual. Contoh kalau anda nak buang, kalau nak buang tu ni, kita buang dia, delete saja. So delete, remove, kemudian yang ni pun kita boleh remove. So Zul akan remove lah. Sebab apa? Ini aku kata Zul punya yang test. Sebab apa? Dulu pun Zul dah ada buat lah yang ni. So now dah jadi. Tengok yang ni kosong. Tu yang main adalah ini. Ni Zul punya portfolio. So kalau anda nak buat dua portfolio, contoh mungkin anda contoh ada adik atau abang anda tak pernah invest, tapi dia tak pandai. So mungkin anda boleh tolong invest anda buat dua portfolio. Satu portfolio untuk anda, satu portfolio untuk dia. So meaning anda boleh monitor dua dalam satu. So boleh harap ini membantu anda, memudahkan anda untuk anda monitor anda punya asset. So guys, itu harap membantu. Kita pergi yang pertama lagi, kita akan tengok harga coin hari ini macam manakah akan berlaku lagi, adakah berlaku. So let's go, kita pergi main kita punya topik ni. Tengok harga coin ataupun buat analisis di Coin Market Cap. So first kali let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review di Coin Market Cap. So sebelum kita teruskan di Coin Market Cap guys, siapa yang masih baru dalam tu punya channel, mohon untuk like dan subscribe. So siapa yang dah subscribe, so mohon anda untuk tekan button like untuk support tu punya channel. Dan kalau anda nak more advance untuk support tu, anda boleh join tu punya membership. Button join ada di sebelah subscriber. So ini anda boleh monthly payment, and then dia akan dapatlah 70% daripada anda bayar tu ke dalam tu, dan 30% lagi aku kata dapat di YouTube lah. So itu yang secara aku kata deal, aku kata YouTube dengan aku kata YouTube creator. So dia 70% untuk creator, 30% untuk YouTube. So guys, let's go, kita review dulu market di Coin Market Cap untuk secara sukan apa yang dah berlaku hari ini. So pertama kali kita tengok di Coin Market Cap. So
total market cap berada di 2.31. Meaning pagi tadi 2.28, 2.29. So untuk hari ni tempoh 12 jam kita ada berlaku peningkatan. So apa pun kita tengok lagi, mungkin pagi besok ada drop sikit. So untuk 12 jam untuk hari ni kita berlaku peningkatan, tapi tengok volume berkurangan. Dan tengok BTC dominant, BTC berkurangan juga. Okay, sama lagi dalam 44.5, 0. Dalam 0.1 je. Kemudian Ethereum drop sikit daripada 18.5 kepada 8.3 kalau tak silap. So meaning kita ada sikit drop, sedikit kenaikan dalam bentuk BTC. Kemudian kenaikan yang sikit je sebab apa, volume masih sikit. Kemudian total market meningkat. So berdasarkan data di atas ni pun dah dapat menilaikan macam mana pergerakan market untuk tanpa melihat chart. So itu adalah satu cara, kata mungkin dah lah, siapa nak follow tu lama dia dah faham. So anda boleh belajar lah. Kalau anda tak faham lagi, anda boleh PM tu kat tepi, PM di Facebook, nanti tu akan terang lebih detail. Tu selalunya dia dah terang kan macam mana boleh kita baca 4 data ni, 3 data ni pun kita dah tahu secara keseluruhan. So guys, let's go, kita pergi ke coin harga bawah. Kita tengok review harga semasa untuk malam ni. So Bitcoin berada di 54.8. So untuk hari ni, untuk tempoh 24 hours, so belum complete lagi, hanya 12 jam untuk hari ni. So kita dah kita drop 0.7. So dah pun 0.7% dropping untuk harga tertinggi hari ni. So seperti untuk hari ni kita mungkin berada di, kalau ikutkan tu di Bitcoin, maknanya seperti kalau ikutkan tadi kita hampir 55 ataupun 55k. So dropping sikit 54.8, sebab tu kita tengok drop 0.7. So untuk di Ethereum so di Ethereum 3.5, so tak banyak berlaku perubahan. Untuk di pagi tadi pun lebih kurang, so 0.5. Kemudian Cardano 0.3. So macam cakap, hari Sabtu Ahad memang boring. So dan hari Sabtu Ahad juga kita nak price tak berlaku sebarang pergerakan yang drastik. So normal kita tengok bawah 2%, 1%, 2%, tu orang kata pergerakan tu normal. So untuk hari Sabtu kita tak nak berlaku gap. So good hanya secara fundamental ataupun bukan secara teknikal. Secara teknikal pergerakan price ni normal. So boring time, yes boring, tapi aku kata good untuk price itu melakukan, aku kata stabil untuk kata price itu berada stabil lah, untuk kita tengok macam mana price itu. Okey, tengok macam mana price itu kata stabil, kata price yang kita nak untuk tidak melakukan sebarang pergerakan. So let's go, kita tengok di bawah lagi, tengok apa yang berlaku. So SRP sikit meningkat, so good untuk SRP 3.36. So daripada $1.01 to $1.10. Kemudian kita tengok di Solana 2.6 sen drop sikit. Kemudian kita tengok di Polkadot 3%. So tengok adakah yang ada coin yang melakukan peningkatan drastik ni. Shiba Inu 26%. Adapun kita dah drop ni, 3 drop. Kemudian kita tengok lain Stellar 2.9 normal. So macam cakap tadi, hari Sabtu dan hari ini yang kita nak iaitu price itu tak melakukan sebarang pergerakan yang drastik. So guys, let's go, kita pergi ke trading view untuk review market tu, tengok apa yang dah berlaku untuk ni. So untuk di total market, so macam cakap di semalam, di pagi tadi, seperti sekiranya price itu nak jatuh bawah ni, kita ada kuasaan ni, kemudian price tak jatuh, price still lagi bound ke atas. So bound ke atas ni sampai mana kita boleh sampai kuasaan ni. Macam cakap, kita tak nak naik drastik, probably kita akan tengok hanya sideways je, berlaku kata lebih kurang macam ni. So kita tak nak berlaku pergerakan yang banyak, sebab apa, sekiranya total market naik dengan banyak, ini akan bermakna dia akan menyebabkan harga coin melakukan peningkatan. So berlaku peningkatan di hari Minggu tu bukan aku kata good lah, sebab apa, dia akan mencacatkan pergerakan price di BTC, di market secara keseluruhannya. So tengok untuk termarket tu probably kira ni. So apa yang penting ni kan, macam cakap di daily sekiranya daily ni close. So semalam kita gagal untuk close atas ni. Sekiranya hari ni dapat close atas ni, meaning kita dah ada confirmation untuk hari Sabtu Ahad, kita dah confirmation untuk breakout kita punya couple handle. Dan sekiranya breakout itu 20 minggu depan, untuk hari Minggu, Isnin sampai Jumaat, kita akan ada untuk total market meningkat dengan drastik. Bila total market meningkat dengan drastik, apa yang akan berlaku di harga coin? Harga coin juga akan melakukan peningkatan ni tadi. So very good punya. So untuk hari Sabtu Ahad kita santai-santai je, dan kita hanya sembang fundamental, mungkin tadi sembang portfolio. So itu yang tu nak kata
anda boleh buat je kalau hari satu Ahad, anda boleh kaji yang punya fundamental. So kata Richard tu tak banyak berlaku perubahan, so tak perlu monitor untuk kata secara sangat, tapi kita tengok je macam mana pergerakan price tu. So hopefully tak ada berlaku pergerakan yang drastik atas ataupun bawah. So let's go kita pergi ke Bitcoin. Apa yang dah berlaku di hari ni Bitcoin? So ikutkan Bitcoin hari ini. So Bitcoin kalau ikutkan di daily, kita tengok daily, kena daily, kena tengok harga tertinggi hari ni sampai mana. Untuk di daily kita tengok harga Bitcoin, harga tertinggi hari ni sampai kalau ikutkan sini dalam kawasan 55.3. Sebab tu tengok tadi ada sedikit dropping, kita 0.7% dropping. Sebab apa kita dropping daripada 55 ke 54.8. Sebab tu kita ada dropping sikit dalam 0.7. Tapi apapun untuk daily hari ni kita memang ada melakukan peningkatan. Kita open untuk di daily pagi tadi kita open dalam 54k dan price berada ni. Sebab tu cakap di total market meningkat dan harga Bitcoin juga melakukan peningkatan. Cuma yang kita tengok merah tadi hanya sedikit dropping lah percentage. Itu yang tu sepatutnya berlaku. Apa yang tu dah berlaku untuk hari ni. So untuk di Bitcoin apa yang kita nak? So di Bitcoin nak cakap so ada monitor satu pattern ni. So pattern ni adalah channel. So apa yang kita cakap sebelum ni kita ada good bullish. So ini adalah pattern bearish. Sekiranya Bitcoin untuk minggu ni buat sideways saja, kemudian expected di total market daily berjaya close di atas grey zone ni dan confirmation untuk kita punya couple handle. So expected untuk minggu depan apa yang akan berlaku, Bitcoin price akan breakout kita punya pattern ini. Ini pattern bearish. So expected untuk 60 percentage untuk break bawah lebih tinggi, percentage untuk naik atas lebih rendah. Tapi sekiranya cakap kita dalam good bullish ataupun good momentum bullish, tu kita boleh breakout ni. Breakout saja pattern bearish, kita expected price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. So itu yang kata good secara technical untuk kita tengok. Siapa pun guys, kita layan saja. Kalau ikutkan di Bitcoin, siapa tak tahu di Bitcoin dah pun breakout dia punya couple handle. Tu ingat kita ada couple handle ni. Right, couple handle sudah pun breakout. Tu sebelum ni juga monitor juga probably kita akan berlaku another couple handle. So couple handle mana? So couple handle yang ni. So expected boleh berlaku yang ni maknanya. Yang ni kita akan sampai sini kawasan auto high, kemudian kita ada rejection daripada 65 macam cakap mungkin bulan 10 kita nampak 65, kemudian awal bulan 11 mungkin kita berlaku sikit rejection sampai ke 57 balik dan kita buat another large couple handle. So couple handle ni yang tu lebih menunggu-nunggukan maknanya. Couple handle ni lebih kuat solid untuk kita monitor. So sekiranya price BTC sampai 65k dan drop balik ke 56 ataupun 57 ke major resistance ni. So major resistance ni kalau sekiranya break, dia akan jadi support. So sampai ni adalah good position untuk anda tambah dalam market. So expected price tu akan naik ke atas. So price target sampai mana? Kalau ikutkan yang ini, sekiranya ini yang berlaku ke hadapan, kita akan tengok price target probably boleh sampai mana. So expected boleh sampai dalam 100k USD dollar untuk satu Bitcoin. So itu yang tu motivkan. Cakap untuk chart mana anda perlu standby, anda punya analisis untuk anda ke depan. So cakap sekarang ni kita monitor couple handle ni dulu untuk expected sampai sini, dan couple handle yang lebih besar boleh berlaku sini. So bila kita tahu couple handle besar berlaku, kita apa yang kita expected price itu akan sampai ke 65k, kemudian kita ada potential besar untuk price itu retest balik dia punya kawasan box purple ni, kawasan major resistance. Jika bila major resistance breakout ada retest adalah good position untuk kita entry. So retest juga, kalau retest ini akan menyebabkan dia buat another couple handle. So good secara pada technical maknanya kita ada lagi kata kita boleh standby ya, kita dah standby. So kita akan tunggu potential untuk breakout sini, ada retest, kita good position untuk entry dalam Bitcoin. So itu yang tu nampakkan dalam Bitcoin. Yang kata more analysis untuk lebih besar, untuk lebih kata ke depannya tu kata mungkin dalam awal bulan 11 kita akan nampaklah kawasan ni, ataupun hujung bulan 10 kita akan nampak price 65, kemudian awal-awal bulan 11 ataupun hujung bulan 11 mungkin kata awal bulan 11 mungkin kita akan drop sikit 1 week yang pertama, kemudian 2 minggu kedua 3 4 mungkin ada another good pump untuk naik ke atas. So, itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So hari ni juga tu akan tunjuk dia punya chart untuk dia punya leverage. So ini chart punya leverage. So kalau tengok inilah leverage punya chart. So semalam tu ada buy. So ada masuk leverage kat kawasan ni. Kalau ikutkan di 1 hour ya. 1 hour. So ini jatuh. So ada buy kawasan ni. Dan price ikut ni. Dan tu punya stop loss. Stop loss tu dah berubah ni. Ikutkan tu punya stop loss. Tu dah ubah dalam
kuasa break even tu, meaning stop loss tu dah berada di atas ni. So Zul tak perlu risau, sekiranya price tu tiba jatuh drop bawah tak masalah, Zul akan close market tapi close dalam profit. So mana Zul punya ikutkan tu yang ni. So ini Zul punya dalam kuartal dia punya leverage. So ingat nampak kat sini Zul punya entry. So tu kalau ikutkan sini kita tengok Zul punya stop loss kata orang kata dalam kudang, kalau loss pun Zul kata still lagi profit dalam $1. So aku kata whatever dalam market berlaku, Zul still win. So price naik atas Zul akan more profit. Kalau price touch Zul punya aku kata stop loss, Zul still lagi juga profit. So in dalam kata situation ni, untuk trade kali ni Zul consider win lah dalam market. So guys, let's go, kita pergi. Untuk hari ni ada beberapa aku kata request. Pertama BitTorrent. So BitTorrent Zul akan tengok juga untuk anda sebab ada request BitTorrent. So BTT USD. Kita dulu dia ada buat ni di Binance ni kak. Okay, dia ada chart di Binance. So kita akan pergi di 4 hours, kita tengok macam mana di BitTorrent ni. So BitTorrent naknya price itu macam cakap, siapa yang dah lama tu dia tahu price tu berada di dalam last support. So price berada di last support adalah good position untuk anda buy untuk long term. Contoh kalau anda target nak dapat 10,000, kat sini consider good position untuk anda all in untuk dapatkan 10,000 coin. So dalam cakap kita buy di kawasan support. So tunggu saja patient expected price tu naik atas. So now adalah good position untuk anda buy. So anda tanya siapa nak BitTorrent tu, kalau anda berminat untuk BitTorrent, now adalah good position untuk buy. Untuk at least kalau nak letakkan target berapa coin yang anda sanggup buy, berapa sanggup jumlah anda masuk untuk loss. Contoh anda masuk berapa juga masuk loss. Anda masuk, contoh anda masuk RM1,000. So consider RM1,000 ni whatever coin pun anda masuk, consider RM1,000 ni boleh hilang. So kalau 1,000 coin ni anda buy kat sini, kemudian tiba harga tu jatuh. So meaning anda boleh kata hold, anda tak perlu jual, hold saja position itu. So price tu jatuh taklah, anda hold saja. So anda hanya hilang value asset tu ada. Tu tak perlu jual. Kata given time price tu akan naik balik untuk naik ke atas. So itu yang anda perlu faham lah macam mana nak buy market tu. Jangan kata tamak dalam market. So letak target berapa anda sanggup untuk letak berapa entry anda nak masuk, berapa coin tu jumlah anda masuk tu anda sanggup hold ataupun anda sanggup. Sekiranya orang kata senang cerita, anda masuk saja market, anda expected duit itu dah burn ataupun duit hilang. So kalau kata duit tu dah kata tak ada dalam poket anda lah. So kalau naik anda profit, kalau turun anda hold saja. And then given time maybe price, kalau anda price tu datang balik ke kawasan anda buy, anda rasa nak withdraw, so time tu baru dah anda keluar dalam market. Kalau price jatuh bawah, tak perlu panic sell, anda hold saja untuk coin tu. So ini di BitTorrent. So next coin adalah di RW. So RW ada kata naik kata drastic untuk kata minggu ni juga RW. So tengok RW ARUSD. So di Binance. So tak pernah lagi chart dia punya pattern ni. So ini RW. So akan monitorkan kan, kau tengok. So ikutkan punya price yang bukan good position dah. Price dah berada di major resistance ni. So akan draw. First kali kita kena di support, swing high to swing low to swing high. Tu ini adalah support, ni adalah support punya. So mencakap kalau price itu berada di kawasan support, good position untuk nak entry maknanya untuk long term. Kemudian kalau ikutkan sekarang ini kita berada di major resistance ataupun maybe kita dah break out major resistance. Swing high to swing low kita akan dapat. So now price baru saja break itu punya major resistance. So break major resistance kemudian return balik ke dalam. Meaning kata kalau anda nak buy bukanlah good position untuk buy sekarang ni, tapi kalau nak entry juga anda perlu tunggu untuk yang ni maknanya kalau ikut zoom in sikit. So apa yang aku tengok. Okay, zokan ni. Okay, zokan lock dulu, tak nak bergerak dia punya Fibo tu. Tu tengok macam mana price tu dah bound ke kawasan resistance, major resistance, kemudian bound balik ke kawasan bound di kawasan support, daripada support bound ke resistance. So untuk ini sekiranya RW berjaya break ni, tu break solid juga, break ke atas ni, kita expected price tu boleh pergi ke 1.6 dalam first target dalam $98 dan harga tertinggi kita boleh expected dalam sampai $200. So untuk RW itu RW. So kalau nak buy sekarang lah, bukan kata kalau nak buy, kalau first entry tak masalah. Kalau anda nak first entry tapi bukan all in, contoh kalau ada RM1,000, kalau ada RM1,000 kat sini, consider anda boleh masuk expected dalam tak lebih pada 30%, ataupun anda sanggup 50% tak masalah, tapi cakap jangan all in. So kat sini consider good position untuk buy. Sebab apa? Anda buy di kawasan base, so expected dah break. So sekiranya breakout ke atas akan naik, tapi sekiranya dia berlaku seperti ni,
price tu breakout tapi kemudian jatuh balik. So cakap tak salah, kita hanya buy mungkin 30% saja. So kita ada lagi, contoh kalau 30% daripada 1000 adalah 300 ke 300, kemudian kita sekiranya price tu naik, kita kalah yang profit. Sekiranya price tu drop balik kawasan ni, so ada balance lagi daripada 1000 ni, tu ada lagi 700 kat sini, anda boleh buy all in untuk habiskan 700. So bila 700 tu macam cakap tadi, macam tu tunjuk awal-awal tadi, average anda kat sini, kemudian anda buy banyak kat sini, so average anda akan turun. So lepas ni anda tak perlu tunggu price tu naik atas profit, price tu naik sikit saja anda dah profit. So kalau profit tu anda boleh tengok lah, kalau nak teruskan, kalau anda nak keluar dalam market, boleh keluar time profit. Tapi apa pun jangan panic sell, anda hold saja. So cakap kalau anda invest duit yang anda boleh sanggup loss, meaning anda tak akan buat lah panic sell. Meaning kalau anda dah letakkan mindset, jatuh hold saja. So give and time. Kalau price tu kata maybe setahun, kalau setahun balik baru kembali balik ke tempat anda buy, so anda buy dalam, at least anda boleh dapat balik anda punya modal. Kalau anda panic sell, meaning anda hilang terus anda punya value, meaning anda dah cut loss. Tapi kalau anda sanggup cut loss, mungkin cut loss 50% terpulang kepada diri anda sendiri. Itu untuk RAR untuk RW. So another coin tadi, kalau ada yang nak tunjuk lah nak tengok di Shiba punya. Shiba ni patutnya kata dah semalam tu dah terangkan detail. Tak apalah, boleh tunjuk juga sebab apa di Shiba. Okey, ni Shiba. So apa yang dah berlaku dalam Shiba ni. So ini yang tu tengok tadi. Tu ni 1 hour maknanya. Di 1 hour. So 1 hour apa yang berlaku. Cakap kita ada major resistance, major support. Macam cakap semalam, price dah berada major resistance. Kalau siapa yang nak profit boleh take profit. Sebab apa? Di major resistance. Sebab apa? Inilah meme coin. Apa tu meme coin? Kita ini coin adalah kata coin speculator ataupun coin yang kata buyernya adalah buyer FOMO, bukanlah kata good holder. Tak ada yang good holder. So bila sampai kawasan resistance, selalunya holder besar akan jual. So jual. Apa yang berlaku semalam, price dah drop balik. So now geng kata buy balik. So kita ada dua monitor, minor resistance, minor support. So price sampai kawasan ni, kita expect price tu boleh jatuh bawah. So kalau break yang kecil ni, kita boleh jatuh bawah lagi. Kalau break yang minor resistance ni, kita boleh naik lagi ke atas. Tu juga dalam Shiba Inu ni, tu tak expectkan, tu tak sarankan untuk anda buy. Tapi sekiranya anda mahir, anda tahu kat mana minor support, kat mana minor resistance, kat mana tempat nak buy, kat mana nak jual. So kalau Zul, kalau kat Shiba ni, apa yang tu buat, dia akan buy kawasan ni, dan sebaik saja sentuh saja minor resistance, dia akan jual. Ataupun dia tunggu sikit lagi untuk minor test kali ni, tu untuk jual, untuk naik ke atas. Ikutkan sini, apa yang kita buat, kita dah buat pergerakan untuk yang ni. Maknanya kita kena buat untuk, kalau siapa faham, dia akan tengok high low, high high, kemudian buat lower low. Kita buat ni high high, lower high, ni lower low, lower high, kemudian kita buat higher high, kemudian kita buat lower low daripada lower ni. So meaning apa pergerakan tu, kita akan nampak pergerakan lower higher high, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low. Kita akan nampak more dropping bawah. Juga mungkin anda kena faham fundamental dan Shiba ni. Kita ada burn token. So kalau cakap ke mana-mana coin yang kata burn ni, kata kalau awal-awal pun dah burn, bukan good coin lah. Kalau macam di Ethereum tak masalah, dia kata good system. Tapi Shiba ni secara fundamental ni masih lagi weak. Kata fundamental tu adalah kata fundamental untuk tarik investor yang FOMO saja, bukanlah antara tarik kata good buyer. So anda perlu faham dia punya fundamental. So itu yang tu nampakkan di Shiba. Di Shiba tu pun ada banyak, tu ada 1 million, tapi tu still lagi tunggu untuk tu at least dapatkan. Itu kan dia punya dah boleh cut loss, tapi tak apalah, dalam Shiba ni tu akan tunggu sikit lagi, and then nanti tu akan keluar lah. Macam Semo dulu tu dah keluar take profit, kemudian tu akan abaikan Shiba tu. Dalam Shiba ni pun ikutkan dalam tu punya portfolio tu, nak hapuskan lah, nak hapuskan lepas tu akan exit daripada dia punya Shiba. So ikut itu yang aku nampak di Shiba. So guys, apa lagi kita nak tengok coin malam ni? Kita tengok di Harmony One. Harmony One seperti melakukan kenaikan yang banyak. So Harmony One hari ni dah melakukan buat all-time high baru 2.4. So sikit dropping. So kalau siapa nak buy di Harmony One, kita tengok adakah dropping ini 30%. Kalau cakap kalau nak buy FOMO Harmony One, so hanya 12%. Tak cantik lah. So kalau nak buy kat sini, kita akan tengok kita ada boleh ini kata minor support. Tu mana support kalau nak ni aku kata, ini kalau cara nak leverage lah, kalau nak entry leverage. Tu kalau nak support tak cantik. So kalau nak leverage kat sini boleh masuk. Tapi masuk leverage tu kata stop loss dia macam ni lah. Kita masuk kat sini, price dah sentuh, kita masuk buy, kemudian stop loss kawasan ni. Tu untuk leverage. Kalau untuk di
Kalau untuk di apa di untuk spot, kita akan tunggu kita ada minor resistance kat ni. So minor resistance kat mana? So akan tarik ke minor resistance, swing high to swing low. So ini kita ada minor resistance. So ini minor resistance ni. Alright, so biarkan buat orange. So anda faham itu minor resistance. So sekiranya anda nak FOMO dalam market untuk di Harmony One, anda perlu tunggu at least Harmony One sentuh box orange ni. Yang box orange kata minor resistance lah. So akan keluar nanti ada yang confuse pula. So ini adalah minor major resistance yang dah breakout. So sekiranya Harmony One kembali balik price kawasan ni adalah consider good price untuk anda masuk dalam FOMO. So ingat, kita FOMO pun bukanlah kata FOMO on buta, kita FOMO pun ada strategi. So whatever price dalam kawasan ni 18 sen ataupun 20 sen, consider good position untuk anda entry dalam Harmony One. Kalau bukan all in, anda nak tambah target ataupun nak first entry, consider good entry di kawasan ini. So guys, itu aja untuk malam ni, tak banyak detail. So kalau ada lagi pertanyaan, anda boleh ruang komen. So hari ni memang tu tak buat live, so sebab apa tu balik kerja tadi. So apa pun, itu aja yang nak tengok. So apa pun dalam market sebenarnya, mari Sabtu Had, hopefully tak ada berlaku sebarang pergerakan drastik. Anda yang tengok tadi dominan kita di 54.3. So tengok yang ni tak bergerak sebenarnya. Chart ni tak bergerak sebab apa? Chart ni bergerak hanya Isnin sampai Jumaat aja. So kita tengok yang candle kita 544. So kita akan letak sini, kita nak monitor punya. So untuk kita akan letak ni, kita buat 54.3. Berapa dia? 54.3, lupa di 54.3. So 54.3 kita akan letak situ. Kita akan letak sini, kita akan letak dia punya koordinat 54.3, 54.330. 54.330 atau berapa? 54.330 kita okey dulu. 54.355. Okey, 54.355. Kita ambil sini. 55. So ini aku kata price untuk hari Jumaat. So meaning apa yang nak tengok dalam ni, kita nak tengok expected apa yang boleh berlaku. Expected di Bitcoin boleh aku kata tak berlaku pergerakan yang maybe kita boleh tengok dropping balik kawasan ni, kemudian tengok hari Senin barulah kita akan ada good pump untuk melakukan kenaikan ke atas. So tak boleh lebih kalau kita ke buka, kalau candle hari Isnin berada sini, meaning kita dah buat gap. So gap gitu akan aku kata price akan naik, kemudian akan return balik ke kawasan ini. So itu yang kata boleh berlaku dalam market. So guys, berarti itu untuk malam ni. So boleh apa yang tu share untuk malam ni, santai-santai je, harap dapat membantu anda dalam sedikit banyak dalam macam mana nak baca chart, macam mana kawasan good buy, macam mana nak kawasan good buy, macam mana kawasan mana support, major support, dan yang penting untuk malam macam mana nak tracking anda punya portfolio. So guys, itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.